seperti rangkaian mahrajan atau rangkaian permata yang dirangkai dengan tali. Ini gambar awal bila mana kita nak bicara tentang Dajjal ini, kita kena tahu bahawa bila mana keluarnya Dajjal, dia akan berturutan. Satu persatu tanda-tanda kiamat besar akan muncul. Maka pada pagi ini kita nak bicara tentang salah satu tanda daripada tanda-tanda besar kiamat yang telah baginda Nabi SAW telah menyatakan kepada kita, telah khabar kepada kita, iaitu keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal. Soalan pertama yang kita nak sama-sama lihat pada hari ini, ada orang sebut Al-Masih Ad-Dajjal dan ada orang sebut Al-Masih Al-Isa. Jadi kedua sama menggunakan kata Al-Masih. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan kata Al-Masih tersebut? Jadi bila mana kita melihat kepada perbahasan Al-Masih sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Qutubi rahimahullah dalam kitab At-Tazkirah beliau, iaitu merujuk kepada Al-Masih ini dia ada 30 makna variasi. Ada 30 variasi, 30 makna yang merujuk kepada Al-Masih. 30 banyak ni makna-makna Al-Masih ni. Maka digambarkan di sini kalau kita merujuk kepada Al-Masih, yang Al-Masih itu bermakna As-Siddiq. Ya, Siddiq itu benarlah, yang benar, yang suka kepada kebenaran. Dan juga Al-Masih juga membawa kepada Al-Kadzab, iaitu yang sesat lagi pembohong. Dua makna ni. Makna daripada 30 tersebut, dua makna besar ini merujuk kepada satunya makna benar, yang keduanya makna pembohong. Maka Al-Masih Al-Isa AS merujuk kepada As-Siddiq dan Al-Masih Ad-Dajjal merujuk kepada Al-Kadzab lah, yang penipu. Jadi perbezaan dua begitu. Jadi kita jangan keliru lah. Tiba-tiba ada orang kata, tadi sebut Al-Masih Al-Isa, tiba-tiba Al-Masih Ad-Dajjal, kenapa nak sebut Al-Masih di depan sama? Sedangkan dalam perbahasan ulama memang ada dua makna yang besar daripada 30 makna yang kecil-kecil itulah. Itu makna benar dan makna pembohong. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan dua Al-Masih yang beza, iaitu Isa AS dengan Dajjal ini, yang mana kalau kita lihat Nabi Isa AS akan turun sebagai Nabi akhir zaman, bukan sebagai Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi yang mana merujuk kepada yang akan membunuh Dajjal nanti, yang mana Isa AS, Al-Masih Isa AS ini, dia Allah tunjukkan kehebatan dalam kebenaran. Iaitu yang mana Isa AS boleh menyembuhkan penyakit tunaretna. Tunaretna ni penyakit buta. Bahasa kita penyakit buta. Dan juga penyakit sopak penyakit kulit. Dan kalau kita lihat bagaimana mukjizat Nabi Isa AS pada dahulunya, baginda ni memang diturunkan ketika masyarakat ketika itu hebat dalam bidang perubatan. Hebat dalam bidang perubatan. Jadi ketika mana hebat dalam bidang perubatan, maka Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan mukjizat kepada Nabi Isa AS hebat dalam bidang perubatan. Sebab kita katakan ramainya masyarakat itu kalau bab perubatan memang terror. Jadi Nabi Isa AS Allah kurniakan mukjizat yang besar, iaitu hebat dalam bidang perubatan. Sampai kan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala boleh menghidupkan orang yang telah meninggal dunia, orang yang telah mati. Berbeza dengan Al-Dajjal, Ad-Dajjal iaitu dia menyebarkan kesesatan, menyebarkan fitnah kepada manusia dengan kejadian-kejadian luar biasa. Kejadian yang kita tak rasa macam, kenapa berlaku macam ni? Hebatnya Dajjal ni. Keluar daripada mulut kita begitu kerana kehebatan Dajjal. Antaranya ialah kejadian seperti menurunkan hujan. Ketika bila mana Dajjal turun dalam keadaan kemarau yang panjang, jadi sesiapa yang inginkan hujan, maka Dajjal akan menurunkan hujan. Bila hujan turun, hujan akan menghidupkan bumi. Hujan akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka kata, Dajjal hebat. Sedangkan itulah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak banding-bandingkan, Allah nak tunjukkan bahawa ketika mana Nabi Isa turun dan ketika mana Dajjal turun sebelum itu, Dajjal menampakkan kehebatan, walaupun kehebatan itu adalah kesesatan semata-mata untuk mengawuri mata masyarakat atau manusia akhir zaman pada ketika itu. Jadi Dajjal ini, disebut nama Dajjal ini kerana satu bentuknya, satu sifat Dajjal ni atau satu kita kata fizikal Dajjal ni, dia buta mata satu.
Dia buta mata satu, bukan mata satu kat sini. Jadi tanggapan orang ni kata mata Dajjal ni kat tengah satu ni. Kan dia mata dua macam kita, cuma satu mata ni dia buta. Satu mata ni gambarkan macam biji anggur tu keluar sedikit. Dia buta mata sebelah. Dia bukan batas biji tadi ni. Sebab ada gambar-gambar air mata yang kita tengok dalam YouTube dan sebagainya. Oh, Dajjal keluar, Dajjal dah besar, Dajjal dah beranak. Mata satu kat celah ni. Bukan itu maksud Dajjal mata satu ni. Dan digambarkan hadis, itu gambaran Dajjal yang mana dia buta sebelah mata. Bukan mata satu. Dia buta sebelah mata. Dan pandangan kedua iaitu, maksud Dajjal ni merujuk kepada dia ni diturunkan dan dia akan menghapuskan bumi selama 40 hari. 40 hari ni bumi tak bernyawa. Maksud tak bernyawa di sini iaitu bumi dalam keadaan lesu dengan kemaraunya, dengan macam-macam perkaranya. Si Dajjal turun, Dajjal akan menghidupkan bumi balik dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ramai orang daripada manusia ni bila mana dia melihat kesesatan dan dia tahu bahawa itu sesat, tapi dalam masa sama dia ada keadaan yang terhimpit. Nak makan tak boleh, nak hidup tak boleh. Maka dalam keadaan itu dia akan berpegang kepada mana-mana yang boleh dipegang. Contoh orang lemas. Orang lemas ni, bila mana lemas di lautan, dia tak pandai berenang, dia akan berpegang dengan apa sahaja yang boleh dipegang. Maka ketika inilah Dajjal turun dan ketika ramai manusia ni lemas, jadi manusia akan berpegang kepada apa-apa sahaja yang boleh dipegang. Maka Dajjal turun dengan membawa kehebatan dia tu, jadi manusia akan berpegang terus kepada apa yang dipegang itu. Berbanding dengan orang beriman. Orang beriman ini umpama orang yang boleh berenang. Boleh berenang semua sekali, orang yang boleh ada pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika mana kalau kita biasa dengar, bila dia turun, makanan tak ada. Makanan tak ada, semua serba tak ada. Maka orang yang beriman ini, apa makanan dia? Makan dia dengan zikrullah, dengan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan berada di rumah-rumah Allah, zikrullah. Jadi nak gambarkan di sini pertamanya, bila Dajjal turun ini, orang yang dah biasa, kaki dia dah lembut, kaki dia dah laju menuju ke rumah Allah, Dajjal turun dia tak ada apa efek. Dia akan sentiasa pergi rumah Allah. Orang yang sentiasa berpuasa, orang sentiasa lidahnya lembut untuk berzikrullah, maka dia tak ada kesan. Walaupun dah turun keadaan kemarau dan sebagainya, sebab hati dah terpaut dengan rumah Allah. Dia dah biasa dan biasa menyebut kalamullah. Berbanding orang yang tak pernah pergi lagi, baru niatlah hati, tak apa, dah jatuh kita pergi lah. Dah jatuh nanti kita pergilah sama-sama. Dah jatuh nanti kita zikirlah sama-sama. Dia tak akan jadi. Sebab nature-nya kita boleh lihat hari ini bulan Ramadan. Ibu-ibu ayah tengok bulan Ramadan. Kita tak lama dah nak masuk bulan Ramadan. Cuba kita tengok bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni, orang yang kata azam tinggi, aku tahu ni kalau Ramadan tu, kalau boleh, aku nak 30 hari penuh pergi tarawih. Tapi, cuba kita tengok nature dekat masjid dah hari ni. Awal-awal memang penuh. Awal-awal tu bersesak nak masuk. Selipar tu balik hilang. Tak tahu selipar kat mana. Nak gambarkan ramainya pada seminggu pertama. Lepas tu dia kurang. Tak tahu orang. Tinggalnya macam biasa. Jemaah biasa datang. Nak gambarkan itu kebiasaan yang ada dan itu juga kebiasaan akan sampai pada ketika mana Dajjal turun. Nak gambarkan orang yang dah terpaut, dia akan terus datang. Tapi kalau orang yang baru nak berjinak-jinak tapi tiba-tiba nakkan dia pergi, dia tak akan dapat istiqamah begitu kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu gambarannya. Jadi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi galakan kepada kita, jom ke surau, pergilah ke surau dan sebagainya, maka hati kita ni bila mana Allah dah bawa kita ke surau, maka biarlah kita istiqamah untuk ke sana. Jangan tiba-tiba hari ni rasa malas sikit tapi rasa macam nak pergi, pergi. Sebab malas itu hasutan syaitan, kata tak payahlah pergi ni macam mendung tu, pergi ni hujan nanti. Itu adalah hasutan syaitan yang kalau perkara itu kita sematkan dalam hati kita, insya-Allah dia akan kalau kita ni panjang umur lah, sempat dengan Dajjal, memang kita akan terkesan dengan apa Dajjal buat nanti pada kita. Kata makanan tak ada, nak makanan kena jumpa Dajjal. Tapi bagi orang beriman, dia makanan dia hanya dengan zikrullah, dia kenyang dengan zikrullah. Baik, ibu-ibu ayah mati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian digambarkan di sini bagaimanakah sifat-sifat Dajjal.
Orang nak tahu sifat Dajjal macam mana, kata bentuk dia macam mana dan sebagainya. Jadi dalam beberapa hadis yang kita akan tengok nanti, di antara sifat-sifat Dajjal ini iaitu pertamanya dia merupakan manusia biasa. Manusia daripada Adam AS, daripada keturunan Adam AS. Ya? Dan dia ni orang muda. Dia Dajjal ni ada orang kata tua Dajjal. Tak ada. Dajjal dia orang muda. Orang muda. Pertama orang muda, yang keduanya yang mana dia berkulit merah. Dia berkulit merah. Dia muda dan berkulit merah. Macam mana kita tengok berkulit merah? Kita ni kulit macam kuning-kuning lansat ke, kuning tanah ke macam mana, wallahualam lah. Di gambaran Nabi beritahu kulit kemerah-merahan begitulah. Mungkin putih kemerahan begitulah, wallahualam. Kemudian dia tak tinggi, dia pendek. Dia tak tinggi, dia mungkin pendek itu merujuk kepada keadaan kita lah. Keadaan kita ni umat akhir zaman ni tak ada tinggi-tinggi sangat. Nak dibandingkan dengan umat Adam, daripada zaman Adam tu tinggi-tinggi. Jadi umat Nabi Muhammad SAW ni dia rendah aja. Okay. Kemudian berambut kerinting. Berambut kerinting. Jadi digambarkan sifat Dajjal ini, dia muka warna merah, kemudian dia rendah, dia berambut kerinting. Dahinya lebar. Dan maksud dahi lebar lah, dahinya luah. Dahi luas. Maksud dahi luas ni ada rambut kat atas. Kalau rambut tak ada kat atas ni, tak ada katakan dahi luas ni sampai ke belakang, tak ada. Dahi luas ni mungkin dahi dia luas. Okay? Dahi luas, bahunya lebar. Maksud orang yang, kita kalau orang yang sado, orang yang kata main gym semua, memang bahu dia lebar. Dia macam dia lebar sikit lah dia. Kemudian, mata sebelah kanan buta. Mata sebelah kanannya buta dan matanya ini tidak menunjuk keluar, juga tidak tenggelam. Dia buta ni, maksud buta tu mata tu tak nampak, nampak macam buta tapi tak menunjuk terkeluar begitu mata dia tu. Dia macam biji anggur kecil, dia macam buta sebelah mata. Okay? Nampaklah dia ni buta. Baik. Kemudian seolah-olah buah anggur yang masak, maksudnya buah anggur masak tu, buah anggur yang besar tu, dia macam itulah biji mata dia tu keluar begitu. Ya. Tak bercahaya, mata tak bercahaya, dan matanya sebelah kiri ditumbuhi daging tebal pada sudutnya. Mata ini, mata belah kanan ini dia macam dia ada satu benda yang kecil. Sebelah kanan dia kecil, macam buah anggur, yang sebelah kiri ni tebal. Dia macam gemuk sikit mata, macam dia mungkin kelopak mata dia besar sikit, macam nampaklah kontras. Mata kiri itu besar sedikit, mata kanan kecil. Jadi itu gambaran yang Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan Dajjal yang akan begitu, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bagi perkhabaran kepada kita. Baik. Dan di antara kedua matanya, di antara kedua matanya, mata kanan dan mata kiri, ada tulisan kafara. Dalam riwayat kata ada yang dalam bentuk kaf, fa, ra yang tidak bersambung, dan atau tulisan yang bersambung. Bersambung ke alif fara, kafir itulah, kafir. Secara bersambung atau tidak bersambung. Okay? Dan boleh dibaca oleh semua orang Muslim, sama ada yang tidak pandai membaca ataupun pandai membaca. Maksudnya kalau orang tiba-tiba orang tu buta huruf, memang tak kenal langsung perkataan tu, mana kaf, mana fa, mana ra, tiba-tiba Dajjal turun, dia akan nampak perkataan atas dahi. Jadi kan ada dalam gambar-gambar tulis perkataan kafara semua sekali. Itu gambarannya hanya orang beriman sahaja yang nampak perkataan itu atas dahi dia. Kalau orang tak beriman, tak nampak. Jadi orang betul-betul beriman, betul-betul maksudnya iman kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan beri matanya itu nampak tulisan itu atas dahi Dajjal. Maka automatik kita tahu, ini Dajjal. Ya, ini Dajjal. Hanya orang yang beriman saja. Orang tak beriman tak nampak lah. Orang tak nampak. Baik. Dan juga Dajjal ini, dia adalah mandul dan tak ada anak. Mandul tak ada anak. Jadi dia menolak kepada satu sahabat baginda Nabi SAW yang mana Ibnu Sayyad. Kalau kita dengar nama Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini digambarkan sebagai Dajjal dulu oleh para sahabat. Sebab mungkinlah ketika itu gambarannya hampir sama. Gambarannya hampir sama, muka-mukanya hampir sama, bentuk fizikal hampir sama dengan Dajjal, maka dia digelar sebagai Dajjal dulu. Kata Ibnu Sayyad ni Dajjal, Ibnu Sayyad Dajjal. Tetapi semua itu ditolak oleh Ibnu Sayyad, mengatakan bahawa
Dajjal ni tak boleh masuk Mekah Madinah. Pertama kita tengok hadis nanti. Yang kedua, yang Dajjal ini dia adalah mandul dan tak ada anak. Ibnu Sayyad ada anak. Jadi dah beberapa perkara dah tertolak. Okey, baik. Pertamanya kita tengok hadis daripada Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina ana naimun atufu bil baiti." فذكر أنه رأى عيسى بن مريم عليه السلام ثم رأى الدجال فوصفه فقال فإذا رجل جسيم أحمر بعد الرأس أعوان العين أعور العين كأن عينه عنبة طائفة قالوا هذا الدجال أقرب الناس به شيها ابن القطن رجل من Khuraza'ah. Maksudnya, ketika aku sedang tidur, aku bermimpi melakukan tawaf di Baitullah. Lalu baginda mengatakan bahawa baginda melihat Ibn Isa Ibn Maryam alaihissalam, kemudian melihat Dajjal dan menyebutkan ciri-ciri dengan sabdanya. Dia itu seorang lelaki yang gemuk, berkulit merah, berambut kerinting, matanya buta sebelah dan mata itu seperti buah anggur yang masak tak bersinar. Para sahabat berkata Dajjal ini lebih menyerupai Ibnul Qatan, seorang lelaki dari Khaza'ah. Okey, gambaran kepada seorang sahabat itulah. Okey, jadi itu gambaran hadis pertama yang mana Nabi bagi tahu rupa bentuk Dajjal ini. Kemudian dalam hadis kedua, iaitu innallaha laisa bi'awara ala wa innal masih dajjala a'urul aini yumna ka'anna 'ainatu 'inabatun ta'ifatun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak buta sebelah matanya. Ketahuilah sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal itu buta sebelah mata yang kanan seakan-akan matanya itu buah anggur yang tersembur. Itu dua hadis yang pertama berkaitan dengan mata Dajjal. Memang mata Dajjal buta sebelah dan mata itu tersembur keluar. Okey, tersembur keluar. Baik. Kemudian hadis yang lain, wa ammal masihud dalalati fa innahu a'warul aini ajlal jahbati ajlal jabahatil aridu an-nahri fihi daf'un. Maksudnya adapun masih, yakni kesatan al-masih ad-dajjal itu, al-masih kesatan itu adalah buta sebelah matanya, lebar jidatnya, bidang dadanya bahagian atas dan bengkok. Makanya dahinya luas, dadanya lebar. Okey, sebagaimana kita cerita tadi, ini hadis pembuktian bahawa memang ini Nabi SAW telah nyatakan kepada kita sifat-sifat Dajjal. Okey, kemudian yang tulisan tadi, tulisan kafir itu Nabi bagi tahu wa inna baina ainaihi maktubun kafirun, dan di antara kedua matanya termaktub, tertulis tulisan kafir. Inilah Nabi bagi tahu. Bukan saya saja nak bagi tahu tulisan tu ada, memang ada dalilnya. Nabi bagi tahu lah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kita lihat lagi persoalannya di manakah Dajjal turun? Kita Dajjal itu ke mana ni? Semua berkata tentang Dajjal turun. Mana Dajjal turun? Tempat Dajjal turun, tempat keluar Dajjal iaitu dari arah timur, dari Khurasan. Dari Khurasan. Ke mana pula lah Khurasan ni kan? Pernah dengar Khurasan tapi macam tak pernah nampak jelas kat mana tempat tu. Khurasan ini merupakan satu rantau di Asia Tenggara. Namanya itu Khurasan ini berada di timur laut Iran. Dekat Iran. Jadi Khurasan ni dekat Iran. Tapi dia lebih luas lah. Jadi maksud Khurasan ni dalam bahasa Parsi yang maksud tempat matahari terbit. Khurasan ni dalam bahasa Parsi. Tempat matahari terbit iaitu merujuk kepada wilayah kekuasaan Parsi di sebelah timur laut, melibatkan bukan saja Iran tetapi dia termasuk dalam Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan dan Pakistan. Itu semua tempat-tempat yang merujuk kepada Khurasan. Jadi tempat-tempat ini berkemungkinan ini salah satulah kawasan-kawasan negeri-negeri akan keluar jadi daripada situ. Baik. Maka Nabi SAW bagi tahu ad-dajjalu yakhruju min ardin bil masyriqi yuqalu laha Khurasan yatba'uhu aqwamun ka'anna wujuhahum al-majanun al-mutraqatu. Dajjal keluar dari satu tanah di timur yang dipanggil Khurasan, diikuti oleh kaum-kaum yang mukanya lepet. Sudah tadi Dajjal ini dia keluar dalam keadaan di tanah Khurasan.
dan bentuk fizikal Dajjal ni dahi luar, dia gemuk dan sebagainya. Kemudian keluar Dajjal bersama pengikut-pengikutnya, dan pengikut-pengikutnya itu mukanya lepeh pula. Muka lepeh. Macam mana muka dia kata muka lepeh ni? Mungkin muka lepeh ni dia sepet lah semua tu. Muka macam kita tengok, macam kita ni bulat, muka lepeh tu. Definisi lepeh tu lah. Lepeh tu macam mana? Allah Alam lah. Lepeh dari sudut pandangan kita ni macam mana? Lepeh gemik ke? Dia nampak macam dulang ke apa ke? Allah Alam lah. Tapi digambar di sini, iaitu mukanya lepeh. Okay. Baik. Okey, jadi bila mana Dajjal keluar di sana, maka baginda dalam hadis lain merujuk kepada isyarat ke arah timur. Kalau kita tengok peta dalam peta Arab Saudi tu, peta Arab Saudi, iaitu Mekah, Madinah dan timur itu memang menghala ke arah atas, ke atas sana dan merujuk kepada Iran tu lah. Okey, ke atas Iran tu. Kalau hadis lain ni, Nabi SAW bagi tahu dalam hadis Fatimah bin Qais, terdahulu disebut bahawa Nabi SAW bersabda mengenai Dajjal, iaitu ala innahu fi bahri Syam atau bahri Yamani la bal min qibali al-masyriqi ma huwa min qibali al-masyriqi ma huwa wa au ma'a biyadihi ila al-masyriqi. Ketahuilah bahawa dia berada di laut Syam atau laut Yaman. Tidak, bahkan ia datang dari arah timur. Apa itu dari arah timur? Dan baginda berisyarat dengan tangannya menunjukkan ke arah timur. Jadi ke arah itu ke arah Iran lah. Okay. Jadi Khurasan itu merujuk kepada Iran. Baik. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhrujud dajjalu min Yahudiyah asbahana ma'ahu 70,000 minal Yahud." Dajjal ini akan keluar dari kampung Yahudiyah kota Asbahan bersama 70,000 orang Asbahan. Dajjal itu bersama dengan orang Yahudi. Okay, Yahudi Asbahan. Okay. Baik. Bila diturun daripada sana, maka digambarkan Dajjal ini dia akan menguasai keseluruhan dunia. Kecuali dua tempat yang tidak boleh masuk, iaitu di Mekah dan Madinah. Ini kita kena jelas. Dajjal ini dia boleh masuk ke semua tempat di serata dunia, kecuali dua tempat, iaitu di kota Mekah dan kota Madinah. Dajjal diharamkan masuki kota Mekah dan kota Madinah ketika akhir zaman, kerana di situ sebagaimana hadis daripada Fatimah bin Qais disebut bahawa Dajjal mengatakan, maka aku akan keluar dan mengembara di bumi, dan tiada satu pun tempat kecuali aku memasuki selama 40 malam kecuali Mekah dan Madinah. Kerana kedua kota itu diharamkan bagi aku untuk masukinya. Apabila aku hendak masuk salah satu dan kedua kota tersebut, aku dihadapi oleh malaikat yang menghunus pedang untuk menghedikku, dan pada tiap-tiap lorongnya ada malaikat yang menjaga dia. Bermaksud di kawasan Mekah dan Madinah ini memang malaikat jaga seketat-ketatnya, tak boleh nak masuk. Walaupun dalam lorong-lorong tikuh ke lorong apa, memang tak boleh masuk. Dia jaga ketat di kawasan Mekah dan Madinah. Malaikat menjaganya daripada masuk ke kota suci tersebut. Okey. Baik. Dan juga diriwayatkan bahawa Dajjal tidak boleh masuk kepada 4 buah masjid, iaitu Masjidil Haram, Masjid Madinah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjid Sur dan Masjid Al-Aqsa. Ini 4 tempat yang masjid yang tidak boleh dimasuki oleh Dajjal. Jadi 2 tanah tersebut, Mekah dan Madinah. Kemudian kalau kita tengok Baitul Maqdis semua sekali itu boleh dimasuki oleh semua orang, kecuali masjid dalam tu, Masjid Aqsa, memang Dajjal tak boleh masuk. Okey, tak boleh masuk. Okey. Baik. Kita tengok tu dah pengikut Dajjal. Okey, pengikut Dajjal. Siapakah pengikut Dajjal ni? Okey. Kebanyakan pengikut Dajjal adalah orang-orang Yahudi, orang Ajam, orang Turki dan ramai lagi manusia dari pelbagai bangsa dan golongan, yang kebanyakannya dari orang-orang Arab dusun dan kaum wanita. Ini apa dalilnya? Iaitu Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'u dajjala min Yahudi Asbahan yasba'una alfan alaihim at-tayalisatu." Itu bermaksud Dajjal akan diikuti oleh orang-orang Yahudi Asbahan sebanyak 70,000 orang yang mengenakan jubah tidak berjahit. Ini gambaran Nabi bagi tahu 70,000 ni ramai ni. Bercampur-campur di antara manusia seluruh dunia, bangsa-bangsa seluruh dunia, yang mereka akan pakaian
satu bentuk jenis iaitu jubah yang tidak berjahit. Pakaian itu jubah tidak berjahit. Wallahu a'lam macam manalah bentuk keadaan tu. Okay. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad menyebut sab'una alfan alaihimu at-tiyajanu, iaitu 70,000 orang yang mengenakan topi. Hadis pertama tadi bagi tahu itu jubah yang tidak berjahit. Kemudian dari riwayat Imam Ahmad bagi tahu alaihimu at-tijanu, iaitu 70,000 yang mana memakai topi. Jadi gambaran hari ini ada yang katakan dia pakai jubah yang bentuk warna hitam tersebut dengan topi hitam tu, topi bulat hitam tu. Wallahu alam lah. Itu gambaran yang kita lihat pada hari ini. Tapi gambar itulah yang telah dikhabarkan oleh baginda Nabi SAW, yang telah ditafsirkan oleh para ahli ulama kita pada hari ini. Okey. Baik. Kemudian dalam hadis yang riwayat oleh Abu Bakar disebut yatba'uhu aqwamun kana wujuhuhumul almijanu almutraqatu, dan diikuti oleh kaum yang mukanya gelap. Muka gelap pula. Tadi dikatakan 70,000 yang mana jubahnya tidak berjahit. Kemudian pakai topi dan kemudiannya mukanya gelap. Mukanya gelap. Jadi itu bentuk-bentuk pengikut yang akan ikut Dajjal tu. Jadi janganlah kita tengok kawan kita tidak muka dia gelap ni ikut Dajjal. Tak, bukan begitu. Bukan kita nak meletakkan begitu. Tapi ini adalah gambaran yang baginda Nabi SAW bagi tahu kepada kita antara pengikut Dajjal. Pengikut Dajjal begitu. Keadaannya begitulah. Okey, baik. Kemudian Ibnu Katsir berkata menurut zahirnya iaitu Tar ialah pembantu Dajjal. Dalam hadis merujuk kepada Tar itu merujuk kepada pembantu Dajjal, yang mana dalam hadis Abu Hurairah berkata la taqumus sa'atu hatta tuqatilu hauzan wa kirmanan min a'ajimi alwujuhi futsa anurfi sigar al-a'yuni ka'anna wujuhahumul mijanu al-mutraqatu ni'aluhum asy'aru. Maksudnya tidaklah datang kiamat sehingga kamu memerangi bangsa Khaz dan Khirman dari orang-orang Ajam yang wajahnya merah, hidungnya pipih, matanya sepet, wajahnya seperti tembaga dan kasutnya berludu. Gambar muka orang-orang pengikut Dajjal ni, begitu keadaannya. Iaitu merujuk kepada muka merah, hidung pipih, mata sepet, wajahnya seperti tembaga ni tebal lah. Dia tebal je ni, keras muka tu. Dan kasutnya berudu. Kasut macam kasut ni, tebal sikit. Okey, kasut berudu. Jadi nak gambar yang ada muncung panjang. Jadi gambaran kalau kita tengok hari ni, gambaran secara sedikit keadaan orang Yahudi kat sana tu. Jadi itulah gambaran-gambarannya, mukanya, mata sepet dan sebagainya, pakaiannya, itu adalah gambaran berkemungkinan sama dengan apa yang dikhabarkan oleh baginda Nabi SAW dengan pengikut Dajjal yang akan turun nanti. Okay? Baik, adapun pengikut Dajjal kebanyakan dari orang-orang kampung disebabkan pada waktu itu mereka dilanda dengan kebodohan. Yang mana hadis dari Abi Umamah yang panjang antara lain disebutkan iaitu wa inna min fitnatihi ayyad dajjal an yaqula lil a'rabi ara'aita in ba'astu laka abaka wa ummaka ishtahadtu anni rabbuk fayaqulu na'am fayatamathalu lahu syaitanani fi suratil abihi wa ummihi fayaqulani ya bunayya ittabi'hu fa innahu rabbuka. Dan di antara fitnahnya, yakni fitnah Dajjal, ialah ia akan berkata kepada orang-orang kampung, bagaimana pendapatmu jika aku membangkitkan ayahmu dan ibumu? Apakah kamu mahu bersaksi bahawa aku adalah Tuhanmu? Dia bilang, ya. Kemudian ada dua syaitan yang menyerupakan diri dengan ayahnya dan ibunya, lantas keduanya berkata, wahai anakku, ikutilah dia, sungguhnya dia adalah Tuhan kamu. Gambarannya, bagaimana Dajjal ini, dia ada pengikut ramai. Dia sebab Dajjal ni ada kekuasaan, Allah bagi kuasa pada dia. Dia bagi tahu, sekiranya aku boleh hidupkan kembali mak ayah kamu ni, kamu ikut aku tak? Jadi, of course dia kata, nak ah. Bila nak, maka syaitan pun menjelma sebagai ayah dan ibunya telah meninggal dunia. Maka ayah dia kata, ikutlah dia. Maka ramai ikut dia. Sebab pada ketika itu, ramainya orang yang cerdik pandai, bukan dia kata bodoh ni, dia bodoh daripada asal, tak. Orang yang cerdik pandai itu, akhirnya terpedaya dengan fitnah Dajjal dan akhirnya ikut apa Dajjal suruh. Maka hari ini, kata kita tengok kan,
Contohlah, kita bagi contoh yang paling mudah. Yang paling mudah. Ini orang yang kena scam. Orang yang kena scam hari ni, bukannya orang dari kalangan orang yang tak ada pelajaran. Orang yang semua bijak pandai. Ada doktor, ada pensyarah, ada mereka engineer sebagainya. Tapi mereka terkena dengan scam. Sebab apa? Mereka terpedaya. Terpedaya dengan hasutan yang sedikit yang akhirnya beri kesan kepada keseluruhan kehidupan dia tu. Sama dengan apa yang berlaku pada hari ini, Dajjal bagi tahu kepada penduduk-penduduk yang mana kebodohan mereka itu dari sudut kefahaman ilmu yang ada, bagi tahu kalau aku bangkitkan kembali ayah dan mak kau ni, ikut aku tak? Jadi orang nak tiba-tiba bangkit terus, maka mereka ikut Dajjal. Jadi begitulah akan datang apa sebagaimana yang berlaku pada hari ini. Sikit saja Allah nak bagi gambaran kepada kita scam tu. Mungkin itu kebetulan, tetapi bagaimana scam itu tak kena pada orang kampung. Sebab orang tahu orang kampung tak ada duit. Tapi nak bagi tahu kena kepada orang-orang yang berpelajaran tinggi dan sebagainya, akhirnya mereka terikut, terkesan dan habis berpuluh ribu dan sebagainya bagi pada scam. Itu baru apa yang digambarkan sedikit. Tapi ini kalau Dajjal turun, maka lebih hebat dia punya pengaruh dan fitnah yang Dajjal bagi pada manusia akhir zaman nanti. Okay. Kemudian, sedangkan kaum wanita yang banyak mengikutinya disebabkan lebih mudah terpengaruh daripada orang-orang Arab kampung. Di samping kebodohan mereka, dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu dajjalu fi hazi sabkhati bimurqanata, fayakuna aktsaru man yakhruju ilaihi an-nisa, hatta inna rajula yarji'u ila hamimihi wa ila ummihi wa ibnatihi wa ukhtihi wa ammatihi fayusikuha ribatan makhafata an takhruju ilaihi." Itu Dajjal akan turun di lembah air Muqarranah ini, maka orang yang datang kepadanya kebanyakan kaum wanita. Sehingga seorang akan pergi menemui sahabat karibnya, ibunya, anak perempuannya, saudara perempuannya dan kepada ibu saudaranya untuk menegukkan hatinya kerana khawatir mereka akan menemui Dajjal. Digambarkan juga bagaimana wanita-wanita Arab ini salah satu gambaran dululah, yang mana nak ambil air kena bagi tempat yang ada air dan sebagainya, ambil air dan sebagainya. Dajjal berada di situ, Dajjal cuba menghasut para wanita dan sebagainya. Jadi itu antara keadaan-keadaan yang berlaku ketika mana ramai yang berkumpul para wanita untuk ambil air, dan ketika itu jugalah Dajjal menyampaikan fitnah dia tu, menghasut para wanita dan akhirnya wanita mengikut menjadi pengikut-pengikut Dajjal. Baik. Kemudian kita lihat apa yang dimaksudkan dengan fitnah Dajjal ni. Banyak fitnah Dajjal ni. Sampaikan kita lihat fitnah Dajjal ni menyebabkan ramai orang akan ikut Dajjal. Fitnah Dajjal bukan fitnah yang paling besar di antara fitnah-fitnah yang ada semenjak Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Adam hingga datangnya hari kiamat. Hal ini sebabkan Allah memberikan hal-hal yang luar biasa padanya yang memukau dan membingungkan akal fikiran. Bila Dajjal datang ni, satu benda yang tak pernah terfikir, kita terfikir. Jadi automatik kata, ini hebat ini. Ini tak pernah kita fikir, tak pernah masuk jangkauan otak kita ni, maka kita automatik akan terikut dengan apa yang Dajjal hasut pada kita. Dari riwayat-riwayat disebutkan bahawa Dajjal memiliki syurga dan neraka. Maka syurganya itu adalah neraka dan nerakanya adalah syurga. Dia juga memiliki sungai-sungai air dan gunung-gunung roti. Dia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, lantas langit pun menurunkan hujan. Memerintahkan bumi untuk menumbuh tumbuh-tumbuhan, lantas bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan segala hasilnya. Dia dapat melintasi bumi dari satu tempat ke tempat lain dengan kecepatan yang luar biasa, bagaikan hujan yang ditiup angin kencang serta kejadian luar biasa. Okey, daripada pernyataan ini, ada pandangan-pandangan yang dibahaskan di luar sana, menggambarkan kita ini berada di teknologi yang cukup-cukup hebat. Teknologi perkapalan, teknologi kata jet pejuang dan cukup-cukup hebat. Maka tak mustahil pada masa akan datang ini, Dajjal memiliki semua teknologi-teknologi ini. Teknologi mana? Hari ini teknologi boleh menurunkan hujan. Kemarau panjang, ada teknologi buat awan palsu dan hujan akan turun. Okey, satu. Bila hujan turun, maka teknik untuk menanam tanaman tak perlukan tanah, hidroponik, air sudah mencukupi. Maka
tanaman tumbuh. Okay, tanaman tumbuh. Maka nak bergerak daripada satu destinasi ke destinasi seterusnya, ada jet perjuangan dan sebagainya, private jet dan sebagainya. Maka cepat proses itu berlaku. Itu mungkin akan datang lebih canggih daripada apa yang kita lihat pada hari ini. Kita nak berhubung di antara satu sama lain. Mungkin digambarkan di sini, Dajjal boleh berada di berbagai tempat. Daripada dia berhubung, contoh dia pakai phone dia, buat voice call, video call, berada di seluruh dunia dalam tempoh yang cukup-cukup pantas. Itu gambaran mungkin pada akan datang lebih hebat. Hari ini kita katakan kita berhubung begini. Adanya kuliah dalam duha dalam keadaan online begini. Ibu-ibu ayah dalam keadaan tempat yang merata-rata. Merata-rata ada ni. Ada kawasan dekat, kawasan jauh. Semua adalah satu tempat. Maka itulah gambaran berkemungkinan apa yang digambarkan tersebut. Dajjal boleh berada di merata-rata tempat dalam tempoh yang begitu singkat. Okay. Baik, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Huzaifah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitu ad-dajjalu a'warul aini al-yusra jufalu syi'ri ma'ahu jannatu wa narun fanaruhu jannatun wa jannatun naru. Dajjal itu buta mata sebelah kiri, berambut kerinting, mempunyai syurga dan neraka. Maka nerakanya adalah syurga dan syurga adalah neraka. Gambarannya, kalau kita ni syurga, gambaran syurga yang Allah bagi syurga yang cukup-cukup indah. Tapi gambaran syurga bagi Dajjal ni, syurganya merupakan neraka, nerakanya adalah syurga. Dia berbalik begitu, dia bertukar begitu. Sebagaimana kalau kita lihat, kalau konteks kehidupan kita hari ini, iaitu orang Islam, orang beriman ni, kalau atas dunia ni, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia-dunia bagi orang kita ni adalah penjara. Orang beriman, dunia yang kita duduk nampak elok semua ni, makan sedap, lihat sedap, merupakan penjara. Tetapi, berbeza dengan orang kafir, itu merupakan syurga bagi mereka. Nak apa, semua boleh buat. Nak makan apa, semua boleh makan. Tak ada halangan, tak ada apa-apa. Beza dengan orang Islam, dia ada halangan-halangan. Dia nak makan ni tak boleh. Yang haram tak boleh makan. Yang halal boleh makan. Yang syubhah, tengok mana kecenderungan yang lebih jelas untuk dimakan dan sebagainya. Itu benda-benda yang ada had-had kepada orang beriman. Okey, bulan puasa tak boleh makan pada bulan puasa. Okey, daripada pagi sampailah ke maghrib. Lepas tu boleh makan. Itu adalah had-had yang diletakkan kepada orang beriman, menggambarkan itulah merupakan penjara bagi kita tapi syurga bagi orang bukan Islam. Sebagaimana Dajjal ini dibagi tahu bahawa dia merupakan membuatkan neraka itu adalah syurga dan syurga adalah neraka. Okey, keazaban itu merupakan syurga bagi dia dan kenikmatan itu merupakan neraka bagi dia. Baik. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Hudzaifah radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li ana a'lamu bima ma'ad dajjali minhu ma'ahu nahrani yajriyani ahaduhuma ra'a al-'aini ma'ul abyadu wa akharu ra'a'un 'aini narun ta'ajjaja. Fa amma adrakna ahadun falyati an-nahr alladhi yarahu naran وَلْيُغْمِضْ ثُمَّ وَلْيُطَأْتِئُ رَأْسَهُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ فَإِنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ. Maksudnya, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang menyertai Dajjal. Ia akan bersama dua buah sungai yang mengalir. Yang satu kelihatan mengalirkan air dan satunya lagi kelihatan mengalirkan api yang menyala-nyala. Maka hendaklah ia mendatangi sungai yang kelihatan bersisi api itu dan hendaklah dia pejam matanya kerana yang nampak api ialah air yang dingin. Gambaran Dajjal ni begitu. Nak katakan dia ni syurga tu neraka syurga ni, bila mana dia menjelaskan, nampakkan, sebelah kirinya itu adalah air. Sebelah kanan adalah api. Jadi orang beriman kena pergi melihat sedikit ke arah api disebabkan api itu adalah air dan air itu adalah api. Dia berbalik kerana sebagaimana tadi Dajjal bagi tahu bahawa syurganya adalah neraka dan nerakanya adalah syurga. Dia balik begitu. Baik. Baik, kemudian kita lihat juga bagaimana kita nak mengelak diri kita ni daripada fitnah Dajjal ni. Nak kata perlindungan daripada fitnah Dajjal. Sebab Dajjal ni bila datang fitnah kita tak boleh nak elak. Jadi sebelum kita kata menghadapi Dajjal ni, wallahu alam sebab tak tidak apakah saranan daripada Nabi SAW untuk kita mengelakkan daripada fitnah Dajjal? Okey. Pelindungan daripada fitnah Dajjal, Rasulullah SAW telah beri petunjuk dan bimbingan kepada umatnya dengan sesuatu yang dapat melindungi mereka dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.
Baginda telah meninggalkan pada umatnya jalan hidup yang jelas terang benderang seperti siang hari kerana untuk pastikan kehidupan kita ni berada pada jalan yang lurus. Apa tandanya? Iaitu baginda Nabi telah tinggal kita dua benda. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatun nabi. Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu takkan sesat sampai bila-bila, iaitu kitabullah Quran yang kita duk baca dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua benda ni Nabi dia bagi tahu perlindungan yang paling besar untuk hadapi fitnah dajjal. Quran yang kita ada itu, bacalah, fahamlah makna dan sebagainya. Mudah-mudahan masuk serap dalam diri kita, dapat melindungi kita dan ahli keluarga kita daripada fitnah dajjal. Okay? Cuba kita semak di kita balik, bilalah sekali kita baca Quran di rumah kita. Sebab kadang-kadang kita baca Quran di luar dan sebagainya, tapi di rumah kita bilalah sekali kita baca Quran. Kerana pastikan rumah kita ini, rumah yang kita kata syurga tu, syurga yang kita katakan atas dunia ni rumah kita lah. Semua kita nak hias kat situ, semua kita kata indah kat situ. Bilakah kita last kali baca Quran di rumah kita itu? Jadi subur-suburkanlah waktu-waktu yang ada untuk kita membaca Quran di rumah kita, supaya rumah kita ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang berkat, dengan adanya keberkatan daripada Al-Quranul Karim. Adanya kata ayat-ayat Quran selalu berlega-lega dalam rumah kita. Sebab rumah kita ni ada banyak perkara-perkara lain. Iaitu telefon, ada perkara luar yang masuk. TV, kalau ada rumah kita tu ada perkara luar yang masuk. Jadi untuk kita nak menangkis perkara-perkara yang luar tersebut daripada berlega-lega di rumah kita ni, pastikan rumah kita ni sentiasa didengari dengan ayat-ayat Quran, dibaca dengan ayat Quran. InsyaAllah dia akan menerangi rumah kita dalam keadaan yang baik. Baik. Kemudian, Nabi SAW bagi tahu, yang pertama sekali berpegang dengan dinullah, iaitu peganglah dengan agama Allah dan bersenjatakan iman. Ini perkara pertama Nabi bagi tahu, pegang sungguh-sungguh dengan agama Allah ini. Dan bila mana kita pegang sungguh agama Allah, maka automatik hati kita akan terpegang, iman kita akan kuat. Janganlah kita ni tiba-tiba rasa macam, aku rasa dah lama dah beribadah pada Allah ni, aku nak berehat kejap. Tak ada. Beribadahlah selama-lamanya, sampailah kita tak larat dan sebagainya. Sampailah kita katakan kita ni dahulunya kita larat nak pergi ke masjid dan surau. Berjalan laju ni. Kalau kita ni paling awal lah, sampai kadang-kadang Bilal bin Azan kita sampailah di surau masjid tu, nak kata semangat. Lama kelamaan dan makin lambat sebab kita dah tak larat dan sebagainya. Akhirnya kita tak larat nak pergi berjalan. Akhirnya terpaksa pergi dengan motor dengan kereta dan sebagainya. Semayang pun akhir-akhir kena semayang atas kursi sebab tak larat dah semayang ni. Nak bengkok lutut tak boleh, semua dah sakit dah. Kalau berdiri lama tu dah bergoyang lah, nak tumbang, maka kita slow semayang. Daripada berdiri, semayang duduk. Tak boleh duduk. Sampailah kita semayang dalam keadaan macam kat tali duduk lah. Keadaan berbaring. Berbaring pun rasa tak nampak dah, tak boleh nak buat apa dah, nak angkat, tak boleh syarat apa dah. Buatlah syarat tangan. Tangan pun dah kaku dah kena seruk dan sebagainya, tak boleh nak buat apa-apa dah. Maka buatlah syarat mata dan sebagainya. Mata pun tak apalah, mata nampak kita nak sembahyang, klip mata dan sebagainya. Kemudian tak boleh langsung, klip mata pun tak boleh dah, mata pun tak boleh buka langsung dah. Tapi hati kita masih hidup, makalah sembahyanglah dengan hati kita. Bagi tahu nak sembahyang, maka sembahyanglah dengan hati, niat dengan hati macam mana kita berdiri, duduk dan sebagainya. Kalau hati pun dah tak berfungsi, mata tak berfungsi, maka bagi tahulah waris kita, angkat-angkatlah letak kat masjid, kita sembahyanglah beramai kat dia. Duduk depan imam dah kita nanti, special nantilah. Maka habislah riwayat kita ketika itu, dah tak boleh buat apa dah. Anggota kita tak boleh nak bersujud pada Allah, hati kita pun telah tak boleh buat apa, maka ketika itulah semua orang akan solatkan kepada kita. Itu last kali lah tu, tak boleh buat apa dah tu. Okay, baik. Kemudian, pelindungan kepada Dajjal, iaitu dengan doa yang mana baginda Nabi SAW sarankan kita baca. Doa ini sarankan kita baca, iaitu khususnya pada waktu solat. Maksud lepas waktu solat tu kita baca doa ni. Ataupun ketika mana kita habis tahiyat akhir sebelum kita bagi salam, kita lazimkan untuk baca doa ni, iaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Ulang, iaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur dan aku berlindung kepadamu dari fitnah al-masih ad-dajjal. Maka baca dan ulanglah doa ni sebelum kita bagi salam dalam solat dan tasyahud terakhir tersebut, baca doa ni.
Habis semua kita baca doa-doa lain, kita baca sebelum kita bagi salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Okay. Maka kita nak berlindung pada dajjal ni, azab kubur nanti dan juga dajjal. Okay. Baik. Ataupun yang lain yang kalau kita baca, Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal pun boleh kita baca. Samalah di semua ada riwayat-riwayat yang jelas ini daripada Muslim, daripada Sahih Muslim. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu dari azab jahannam, azab kubur, daripada azab fitnah kehidupan dan kematian dan buruknya fitnah al-masih ad-dajjal. Okey, al-masih ad-dajjal. Baik. Kemudian yang ketiga, menghafal suratul kahfi. Menghafal suratul kahfi. Yang mana digambarkan sini kita kena baca ataupun hafal paling kurang 10 ayat awal suratul kahfi. Okay? Sebagaimana yang telah dikhabarkan oleh Nabi SAW dalam hadis baginda, iaitu inna man qara'a suratul kahfi yaumal jum'ati adha'a lahu min nurin ma bainal jum'ataini. Okay, pertamanya sesungguhnya orang yang baca surah kahfi pada hari Jumaat maka diberi cahaya untuknya di antara 2 Jumaat. Okey, di antara 2 Jumaat. Maka kita bacalah suratul kahfi, yang mana insya-Allah suratul kahfi tersebut dapatlah kita kita menolaklah ataupun kita katakan kita ni boleh menghalanglah dajjal daripada masuk dan menghasut diri kita, insya-Allah. Bacalah surah kahfi daripada ayat 1 ayat 10. Kalau boleh baca tiap-tiap hari lagi baik. Tapi ini gambarkan kalau kita baca sepenuhnya surah kahfi itu daripada ayat 1 sampai akhir hari Jumaat lagi baik. Okey, lagi baik. Okey. Baik. Kemudian yang keempat iaitu berlari dan menjauhi dajjal. Kita menjauhi dajjal. Dajjal ini dia tu hadis daripada Imam Ahmad daripada Nabi SAW, man sami'a bid-dajjali falya'na anhu. Fawallahi inna ar-rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'minun fayattabi'uhu mimman yub'atsu bihi minasyubhati aw lima yub'atsu bihi minasyubhati. Itu barang siapa mendengar adanya dajjal, maka hendaklah ia bersembunyi darinya. Demi Allah, ada seseorang yang mendatangi dan dia mengira bahawa ia beriman, lantas dia mengikutinya kerana banyak subhah atau kesamaran yang menyertainya. Kalau kita dengar ada dajjal main ni, tak payahlah kita duk pergi. Kita dajjal dah main ni, jualah kita pergi tengok macam mana dajjal tu. Jangan pergilah. Kalau pergi memang kita akan terhasut. Jangan pergi. Istiqamahlah kita untuk pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana yang saya nyatakan tadi, 4 perkara. Pertamanya, berpeganglah dengan dinullah, berpegang dengan agama Allah sebaik-baik mungkin. Janganlah kita ni kata separuh-separuh agama Allah ni. Rasa hari ni kuat iman, kita pergi surau. Tak kuat iman, kita di rumah. Usahakanlah untuk bersama-sama di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mana sekalipun supaya kita istiqamah di sana. Yang keduanya, bacalah doa yang tadi, Allah paling kuranglah yang paling ringkas tadi, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Okey, sebelum kita bagi salam selepas solat. Yang ketiga iaitu baca suratul kahfi, baca beberapa ayat suratul kahfi yang disebut 10 ayat suratul kahfi supaya dapat melindungi kita daripada fitnah dajjal. Dan yang keempat iaitu sekiranya kita mendengar dajjal main, dajjal datang, tak payah tergigi nak pergi tengok dajjal tu macam mana, tak payah pergi. Istiqamah kita berada di satu tempat. Mudah-mudahan kita dapat menghindarkan diri kita daripada fitnah dajjal, fitnah yang besar yang ditakuti oleh semua umat manusia. Tetapi dajjal ini pandai, dia akan menghasut manusia sampailah manusia mengikutnya dengan pelbagai cara. Last sekali saya nak beritahu bahawa dajjal datangkan banyak kekurangan kepada orang manusia akhir zaman. Dia beri kelebihan, dan nak dapat kelebihan tersebut maka kena ikut dia. Untuk orang beriman, ia pasti kalau lapar, dahaga, ingat Allah, zikir kepada Allah, Allah akan bantu. Hanya betul-betul yakin saja. Kalau kita ni separuh-separuh, betul tak zikir ni, kenyang ni, aku zikir tak kenyang ni, mengantuk adalah, bunyi perut. Masa kita tak yakin, mungkin ketika dajjal turun nanti, kalau kita berfikiran begitu, maka kita akan automatik mengikut dajjal. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Syukran jazilan Al-Fadhil Ustaz Dr. Khairul Ashraf. Ustaz ada nak buka soalan ke? Boleh siapa ada soalan silakan. Okey, ada yang nak bertanyakan soalan, sila. Nak tanya Ustaz bila Dajjal nak keluar? Dah je nak keluar tak tahu bila lagi. Tapi tanda-tandanya, maksud tanda-tanda disebut iaitu Nabi beritahu Dajjalun. Dajjalun wa kadzamun. Maksud Dajjalun wa kadzamun ini rujuk kepada ramainya orang-orang yang mengaku Nabi, ramai-ramai orang yang dah jadi membawa perkara-perkara yang palsu, maka tak lamalah Dajjal akan turun. Sebab bila mana orang sesat, ramai pengikutnya, maka tak lama lagi Dajjal turun lah. Sekarang ni ramai orang sesat. Orang sesat tu dah tahu benda tu sesat tapi ramai yang pengikut. Jadi bila orang sesat tu ramai pengikut, maka Dajjal turun lagi ramailah pengikut nanti tu. Itulah gambaran akhir-akhir tu. Assalamualaikum Ustaz. Anak-anak dia pun dah banyak dah sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Kak Faridah. Nak tanya apa masjid apa yang Dajjal tak masuk yang keempat Ustaz? Okey, dia ada 4 masjid. Satu Masjidul Haram, Masjid Madinah. Kemudian ada 4 tadi, masjid apa masjid tadi tu? Masjid dekat Mekah. Masjid Aqsa yang ketiga tu. Yang satu lagi tu masjid mana tadi lupa masjid tadi tu, nama dia place sikit tu. Kan tadi masjid keempat tadi tu. Dia ada 4 masjid tadi, yang mana Dajjal dia dua tempat yang dia tak boleh masuk, iaitu Mekah dan Madinah. Kemudian masjid dia 4 masjid. Sekejap ni saya letak mana nota saya tadi. Perbetulan tak? Dia tidak masuk. Okey, ini sebab tengok hadis dia ni. Okey, mana hadis ni? 2 tempat tidak masuk kota Mekah atau Madinah. Okey, Masjid Sur. Dia Masjidil Haram, Masjid Madinah, Masjid Sur dan Masjid Al-Aqsa. Okey, 4 masjid ni. Dia berdasarkan daripada riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad bagi tahu bahawa iaitu semua tempat yang ada masjid yang dapat air minuman, sumber air, dan dia tidak boleh mendekati 4 buah masjid, iaitu pertama Masjidil Haram, Masjid Madinah, Masjid Sur dan Masjid Al-Aqsa. Okey, itu tempat yang 4 tempat masjid yang tidak boleh dimasuki oleh Ad-Dajjal. Terima kasih Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum. Ya. Salam. Masjid Sur tu kat mana? Masjid Sur. Masjid Sur tu kawasan dekat dia mana bagi tahu. Dia macam dekat Jabal Sur tu. Dia kalau kat sini, kalau tengok map dia ni, dia kawasan Masjid Sur. Masjid Sur ni dia kawasan dekat kawasan Jabal Sur ni. Masjid Madinah kat sini. Map ada kat sini, map dia cuma nak bagi tahu dia, tapi dia Masjid Sur ni dekat kawasan-kawasan Jabal Sur tu. Jabal Sur. Ataupun kita Tursina. Dekat Tursina lah. Masjid Rasul, Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjid Al-Aqsa dan Masjid Tursina. Okey, itu tempat 4 masjid yang tak boleh dimasuki Dajjal. Kalau kita ada rezeki nak pergi sana tu pergilah. Sebab 3 masjid tu yang kita lihat sekali sebelum ni, kalau dia punya pahala semayang di sana tu besar. Semayang di Masjidil Haram besar 100,000. Semayang di Masjid Nabawi 50,000. Semayang di Masjid Al-Aqsa 5,000. Dan adanya masjid keempat yang Dajjal masuk, semayang di Masjid Sur, Masjid Tursina. Masjid tu. Okay, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Maaf. Assalamualaikum. Masjid Tursina tu Gunung Tursina ya? Dekat sana ke atau masjid ataupun Masjid Tur ni dekat dengan Gua Tur di Mekah? Masjid Tursina ini dia dekat kalau diikutkan dalam peta ni dia dekat Bukit Tursina. Kalau ahli tafsir kata ni di Bukit Tursina ni disebut di kawasan Gunung Musa ni. Saya pun tak pasti kat mana ni puan, kat sini.
Sebab kan dalam pembahasan ni dia letak Masjid Tursidah begitu sahaja. Kalau ada ahli-ahli yang lebih mengetahui dan pernah pergi ke sana, boleh berkongsi lah kot. Kat sini kata Bukit Sinai ni lah. Kalau kat sini pun, kalau Ar-Razi bagi tahu pun, dia kata Tur Sini atau Tur Sinai. Pastinya bukanlah masjid Gua Tur Mekah ya. Bukan Gua Tur tu, dia lain. Sebab ada kat sini kata adakah Sinai itu di Mesir, pun tak pasti juga. Adakah ayat ni Tur Sinai bukit di Baitul Maqdis, pun tak tahu. Sebab ada kat sini dia bagi tahu secara umum saja kat sini. Kalau Tur Sinai yang familiar tu memang dekat Mesir, Ustaz. Yang ni tak tahulah. Kat sini pun beberapa ulama bagi tahu, yang Razi sama bagi tahu, dia ada beberapa lah pandangan-pandangan sebab dia umum, dia tur begitu je. Sebab dia tahu sur itu merujuk kepada Tur Sinai ke macam mana, wallahu alam. Sebab kalau kat sini dia kata kalau dalam buku Ar-Radah fi al-Mithar fi al-Khabar al-Aqtar ni, dia bagi tahu kalau Syauqi Abu Khalid kata Tur Sinai ni bukit terletak di barat Syam, kat sana pula. Dia beza-beza lah, tak tahu wallahu alam kat mana tu. Mungkin insyaAllah saya cuba cari yang lebih detail nantilah. Pada pertemuan akan datang saya cuba detailkan yang ni. Beberapa tempat ni. Bukit masjid tu dekat mana sebenarnya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Untuk kita apakah menghindari menjauhi daripada apa dajjal tu, kita banyakkan istighfar, tauhid dengan selawat Ustaz dan bacaan Quran. Ya Ustaz. Okey, baik. Terima kasih Puan. Bila mana kita, sebab Nabi bagi tahu Nabi tinggalkan dua perkara tadi, iaitu pertamanya Nabi tinggalkan Quran dengan sunnah baginda. Sunnah baginda ni termasuklah dalam zikir-zikir, yang mana amalan-amalan zikir dan sebagainya, istighfar sebagainya, kita amalkanlah yang mana ringan, yang mudah untuk kita. Dia berbeza di antara saya, di antara ibu-ibu ayah sekalian. Kadang ada yang dah melazimi, contoh dia baca Al-Fatihah, dia sentiasa ulang Al-Fatihah tiap hari, berapa bilangan dia, so dia amalan dia. Jadi bila mana dia seronok begitu, maka teruskanlah dengan amalan begitu. Sebab kita tak boleh nak banding-bandingkan. Contoh tiba-tiba kawan kita ni, dia melazimi baca istighfar 1000 kali. Kita cuba 1000 kali tak lepas. Kita dapat 100 kali pun rasa dah okey dah. Tapi 1 kali. Yang penting istiqamah tersebut. Jangan kita rasa melazimi yang besar-besar. Saya ingat ada seorang arwah dah, nenek ni, dia lazimi dia ni daripada muda dia sampailah dia meninggal dunia, dia baca Yasin tiap di antara maghrib isyak. Kecuali dia kadang uzur, dia tak bacalah. Maghrib isyak ni pada muda sampai ke tua, dia surah lain dia tak baca. Selain dia baca begitu sajalah. Nak katakan dia istiqamah daripada Yasin tu daripada muda sampailah dia meninggal dunia. Dia tak ada sakit apa-apa. Tak ada sakit, tak adalah kata-kata demam biasa tu adalah. Tak katakan dia tak adalah demam berat-berat, kata sakit berat, tak ada. Sampaikan orang kata kat dia ni, kata nenek ni ada bela saka ke? Sebab muka dia memang cantik, muka dia macam tak berubah. Berseri-seri, cukup berseri-seri. Sampailah dia nak meninggal dunia tu, dia beritahu dan dia kata, mak ni tak ada amalan lain, mak Yasin je. Janganlah mak kau fikir lain-lain. Jadi bila dia bagi tahu begitu, barulah anak dia puas hati. Dia meninggal cukup baik. Dia demam sikit je. Kebetulan satu keluarga tu demam teruk pada hari tu. Dia hanya demam biasa. Tapi nak katakan takdir dia begitu, malam Jumaat itu dia jatuh, esok dia muntah hitam, tu meninggal dunia. Dengan mudah sekali tanpa ada sakit berat dan sebagainya. Itu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Tapi nak katakan amalan itu berdasarkan apa yang kita rasa ringan, yang paling mudah untuk kita lazimi tiap-tiap hari. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah kita melazimi betul yang kita amalan. InsyaAllah. Saya nak tanya satu lagi, saya on the way dari sini nanti nak pergi ke Naispri. Adik angkat saya, mak dia sedang nazak. Ustaz tolong bagi saya panduan. Okey, kalau bila mana kita berhadapan dengan orang yang nazak, yang kalau kita pergi tempat orang yang nazak, kita tahulah dia dah dekat-dekat nak sampai ajal dia tu, maka kita ambil surah Yasin, kita bacalah Yasin pada dia tu.
Okay, ambil surah Yasin dan Yasin lah pada dia tu. Kerana itulah yang kita boleh buat lah. Itu kita boleh buat selain daripada kita sebutkan perkataan seperti Allah, la ilaha illallah dan sebagainya. Itu yang kita boleh buat. Daripada itu, kita baca Yasin pada dia. Mudah-mudahan dipermudahkanlah urusan dia nak pergi tu. Itulah insyaAllah. Amin. Terima kasih Ustaz. Okay. Encik Ashraf ada nak bertanya ke? Tak ada Okey, tak ada. Okey, sekejap. InsyaAllah. Ada nak bertanya ke? Saya tekan butang tadi. Maaf Ustaz. Okey. Silakan. Tak apa. Tak ada? Okey, baik, insyaAllah. Puan Sharifah ada yang mengangkat tangan tu, ada nak bertanya soalan ataupun tertekan? Tak ada. Okey. Okey, insyaAllah kalau dah tak ada soalan, rasanya kita berhenti di sini dulu ya Ustaz. Okey, insyaAllah. Allah, tertutup mikrofon, maaf Ustaz. Okay, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz, jazakumullahu khair. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Ashraf di atas ilmu dan juga kuliah yang disampaikan. Semoga dapat kita sama-sama lebih mengenali siapa sebenarnya Al-Masih Dajjal yang telah diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sejak 1500 tahun yang lalu, insya-Allah. Terima kasih juga kepada seluruh jemaah halaqah maya kita yang bersama-sama pada pagi ini. Untuk pengetahuan semua, selepas ini kita ada tadabbur bersama dengan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Nazri bin Mustaqim daripada surah Ad-Dukhan. Kepada jemaah yang berkelapangan boleh kekal setia di dalam link, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi Al-Fadhil Ustaz. Mohon Ustaz tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Baik, insyaAllah kita tangguhkan pertemuan kita pada pagi dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah.